Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tengah hari, hari yang mulia, hari Khamis. Dan salam sejahtera, Assalamualaikum juga buat tetamu istimewa kita, iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin. Subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Sekarang kita sedang alhamdulillah di IG pun nampak kita dah bersama, dan di IG betul, pun dah gabung, dah ada lebih kurang dalam 1,006, mungkin cepatlah naik tu sahabat-sahabat di IG. Subhanallah, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam, wassalatu wassalam, selawat dan salam ala asyrafil anbiya wal mursalin, terhadap kita rafakkan, kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada ahli keluarga baginda, wa sahbihi, kepada para sahabat, dan kepada seluruh para pejuang agama Allah. Selawat dan salam buat semuanya. Alhamdulillah. Terlebih dahulu majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Subhanallah, kita sebutkan sebagai Datuk Siti Biduanita, Biduanita negara. Subhanallah. Masya Allah, bahkan peringkat antarabangsa, peringkat dunia, Masya Allah. Alhamdulillah, mengharumkan nama Malaysia ke pesada dunia dan sebagainya. Dengan pelbagai cerita lah, dengan pelbagai prestasi dan macam-macam lagi. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, pada petang barakah ini kita bersama dengan yang berhormat, yang dihormati Datuk Seri Siti Nurhaliza, sebenarnya Datin Seri dan Datuk kan. Jadi gabung Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin. Lahir pada 11 Januari 1979. Bocor rahsia ni. Betul. Betul. Alhamdulillah. 1979, pada usia 42 tahun. Pada usia 42 tahun dikurniakan anak yang kedua. Subhanallah. Yang mana diberi nama Muhammad Afwa. Betul. Subhanallah. Dan Muhammad Afwa diberi nama sempena bulan Ramadan. Sebulan kelahiran Muhammad Afwa adalah di bulan Ramadan, dan ia merujuk kepada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Subhanallah. Yang bermaksud, ya Allah, Engkau lah yang maha mencintai kemaafan. Engkau, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang sangat mencintai dan sukakan memberi kemaafan. Fa'fu anna, maka maafkanlah. Masya Allah, sangat indah, sangat bijak pilihan nama. Dan bagi saya lah, ini adalah wallahu a'lam, mungkin sebab saya tak pernah jumpa, Datuk. Saya tak pernah jumpa seseorang yang bernama Afwa. Mungkin saya lah yang tak pernah jumpa, dan inilah nama yang bagi yang pertama lah saya jumpa yang bernama Afwa. Mungkin ada lagi, saya saja yang tak tahu, tapi maksudnya sangat indah, kemaafan. Subhanallah. Jadi dan anak yang pertama Afiah kan. Subhanallah. Afiah pula nampak memang bijak. Afiah, masya-Allah. Afiah membawa maksud keselamatan, kesejahteraan, juga kemaafan. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi pada usia 42 tahun Allah kurniakan seorang memiliki sepasang lah
cahaya hati, cahaya mata, lelaki dan perempuan, Masya Allah, bersama dengan suami yang dicintai. Jadi kalau nak baca tentang biografi Datuk Seri Siti Nurhaliza, memang petang ni habis pasal biografi saja, umum dah tahu, Masya Allah. Jadi kita nak mulakan ya Datuk. Sebelum tu saya nak tanya, apa khabar Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Siti orang kata bersyukur sangat dan juga gembira kerana kesempatan ni. Sebenarnya untuk ketahuan semua yang tengah mengikuti ni, kita dah plan sebenarnya sebelum saya bersalin kan Ustazah? Betul. Untuk sekali lagi, ini kali kedua kan kita bersama-sama live. Sebelum tu saya tengah, maaf ya Ustazah, saya tengah buat request sekali lagi untuk Instagram. Betul. Sebab saya ada problem dekat sini. Sebab tu ada dua handphone, dua-dua pakai. So dua-dua data ni dia dah. Okay. So sekarang saya harap dah okey dah. Dah okey insyaAllah. So macam Ustazah cakap tadi, Alhamdulillah saya gembira, bersyukur kerana bersama dengan Ustazah ni adalah satu keistimewaan yang Allah bagi kepada saya, dapat bersama-sama macam Ustazah dari sudut apa orang kata ilmu agama, dan saya sangat memerlukan semua ni berkongsi, bercerita dengan semua followers kita kan, dan saya memang looking forward lah, walaupun kadang-kadang ada waktu yang tak boleh nak tunaikan permintaan, kadang ada komitmen, tapi hari ini Allah berikan peluang pada kita berdua bertemu. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Subhanallah. Saya bila tengok live Datuk Siti ni, boleh saya tanya ya Datuk, sebab saya nampak selepas kelahiran anak kedua ni, Datuk Siti macam makin muda, berganda. Wallahualam, dengan cepat susut badan, dengan wajah dan sebagainya. Mungkin usia baby dah 2 bulan lebih ya? Alhamdulillah, pada 19 hari bulan ni, baby akan berusia 2 bulan. Oh, baru nak masuk? Baru nak masuk 2 bulan. Masya Allah, betul lah lahir bulan Ramadan. Mungkin Datuk Siti boleh share sikit tip penjagaan diri, sebab ini penting. Tajuk kita muhasabah cinta. Bila sebut muhasabah cinta, memang saya ada sediakanlah perkongsian yang bakal kita share petang ni. Sebab cinta yang paling utama adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, kemudian kita cintakan agama kita ni, Islam, cintakan Al-Quran, kemudian kita mencintai diri kita dan mencintai orang sekeliling kita, mencintai juga binatang, tumbuhan, semuanya. Dan antara tanda-tanda kita mencintai Allah, kita amanah dengan diri kita. Maksudnya amanah menjaga diri. Sebab Allah yang ciptakan kita, Allah yang Khalik, Allah yang Rahman yang Rahim berikan kita kasih sayang melalui orang-orang yang kita cintai. Allah yang Salam berikan kita kesihatan, kesejahteraan. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai soalannya membalas cintanya Allah dengan menjaga diri. Pertama, kita kena jaga diri kita daripada apa? Daripada api neraka Allah. Kita menjaga diri kita daripada kemurkaan Allah. Kita jagalah semua tu. Kemudian kita kena jaga kesihatan. Penjagaan diri tu bermaksud kita mencintai dan menjaga diri. Jadi boleh Datuk Siti share. Saya harap Datuk Siti janganlah segan nak share, sebab bagi saya orang perempuan sangat penting ada ilmu, jaga kesihatan diri, jaga penampilan, mungkin ada pemakanan dan sebagainya, mungkin ada tip untuk kekal cerdas, berwajah yang ceria, manis, sedap dipandang oleh suami, sejuk mata memandang, sejuk juga hati. Jadi dipersilakan Datuk Siti. Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah, saya bukanlah ada rahsia-rahsia, orang kata petua-petua yang special ke apa, tak. Saya macam biasa, macam wanita-wanita lain. Bila sampai usia meningkat, ada juga ni garis-garis penuaan, ada juga itu memang sesuatu yang kita akan lalui. Cuma untuk berkongsi sedikit macam mana saya pada usia 40 tahun,
39 masuk 40 tahun saya melahirkan Afia, dan kini usia 42 tahun saya dikurniakan Allah Afwa. Ya, memang betul cakap Ustazah, doa itulah yang saya ambil nama anak saya, Afwa wal Afiyah di dunia wal akhirah. Memang itu melengkapkan saya dan melengkapkan doa. Macam mana saya untuk terus bersemangat. Saya rasa ini semua adalah atas orang kata kita bersyukur dengan nikmat Allah bagi. Kan kalau Allah bagi kita badan yang sihat, kita kena jaga. Ya, Allah bagi kita rezeki, kita kena kongsi. Macam tu lah, bila Allah bagi saya rezeki, afwa dan juga afiah, saya rasa kegembiraan tu saya patut orang kata berkongsi dengan banyak cara. Ya, dengan bila Allah bagi kita nikmat rezeki, kita pulang balik dengan bersedekah, kan? Bersedekah tu betul tak Ustazah? Kalau kita bersedekah, dia boleh juga menjaga kesihatan kita. Betul, kan? betul. Kalau betul kan, kita kesihatan kita pun Allah bagi menyembuh daripada penyakit. Betul. Kalau sakit tu Allah beri kesembuhan yang segera, kan, kalau kita bersedekah. Sebab tu niat saya pun kalau Allah bagi rezeki pada saya nak bagi semula pada orang lain dengan cara bersedekah, zakat dan sebagainya. Yang lain Ustazah, saya macam wanita lain juga, ialah habis bersalin kena pantang. Masa pantang tu kita jaga elok, kan? Sebab nikmat sihat tu pun satu yang tak boleh dijual beli. Kalau dah sakit, kalau tak jaga betul-betul, kita rasa macam serba tak kena, kan? Anak kita ni ibu dan juga isteri sebagai tunggak kepada keluarga juga. Kalau lah isteri sakit ke apa, mestilah susah juga rumah tu nak berfungsi, kan? Jadi ni semua dia berkait rapat jugalah dengan agama yang dituntut oleh kita sebagai orang Islam, kan? Kesihatan, penjagaan tubuh badan sebagai tanda kita bersyukur. So yang lain tak adalah Ustazah, saya bersyukur je lah bila dijaga baik oleh suami. Suatu berpantang tu, makan makanan yang sihat supaya saya boleh memberi susu kepada anak. Semua itulah. Yang lain saya dah mula exercise lah Ustazah. Exercise sebab badan bila habis pantang kadang-kadang kita rasa lengur-lengur, kan? So saya mulakan semula exercise supaya tanda kita bersyukur juga dengan Allah bagi kita sihat tu, kan? Semua betul. Itu je lah, tak ada apa yang pelik Ustazah. Subhanallah. Hati-hati kena happy, positif juga. Positif. Masalah memang ada, ujian Allah mesti ada, tapi kita tetap kena positif, kena cepat move forward, kan? Kalau ada apa-apa berlaku, cepat bawa diri ke arah kebaikan. Sebenarnya kalau kita tengok Rasulullah, para sahabat, begitu juga dengan orang-orang, para alim ulama, contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i dan sebagainya. Mereka juga dibesarkan masa waktu kecil dalam keadaan rutin kecerdasan, cergas. Kalau kita tahu Rasulullah daripada kecil pengembala kambing, kan? Maksudnya itu melibatkan aktiviti fizikal. Begitu juga dengan, saya sebutkan nama beberapa imam semalam sebab semalam tajuk ada ceramah saya bawa adalah teladan ibu para solihin. Jadi saya mula baca beberapa sirah para alim ulama yang hebat dibesarkan oleh seorang ibu, yang mana ramai ibu bapa mereka ini membesarkan dengan kecerdasan fizikal. Dia ajar memanah, berkuda dan sebagainya. Jadi memang kajian pun dah menunjukkan, wahai para wanita sekalian, kalau siapa yang nak kulit bersih, sehat, kulit ialah wajah yang ceria dan sebagainya, aktiviti fizikal senaman adalah satu kewajipan. Sebab tak sama peluh yang keluar sebab buat kerja rumah, jemur kain, peluh lain yang keluar. Tapi peluh daripada exercise, dia keluar daripada kita nak sebut apa ya, dia keluar daripada sumber yang lain yang menyebabkan kulit kita makin sehat. Kalau ada penyakit-penyakit, bukanlah penyakit, kita kata kotoran dalaman, dia akan keluarkan dan sebagainya.
Jadi boleh Datuk Siti share sikit bentuk senaman macam mana yang jadi amalan Datuk Siti? Okey, kalau sekarang Ustazah saya kena mula dengan perlahan-lahan, tak boleh terus yang senaman yang heavy sangat. So saya dah mula berjoging dekat sekitar kawasan rumah aja kan, kita PKP, kita tak boleh pergi lebih jauh daripada macam nak jogging 5 km, tak boleh lebih jauh daripada tu. Jadi saya dengan suami lah, kita berjalan dekat area kawasan rumah ni. Dan kemudian saya yang lain saya buat sauna, saya buat pilates dan juga stretching lah untuk betulkan balik. Kadang-kadang kita rasa tulang-tulang lenguh kan, ketat, lenguh dan sebagainya. Betul, itulah dia. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Jadi itu sebagai mukadimah nak warming up kan. Sekarang ya, subhanallah. Mungkin maaf Ustazah, IG kita memang ada problem. Saya pun rasa memang IG ada masalah. Minta maaf kepada orang yang di IG. Kita cubalah mana boleh kita connect balik kan. Ya, gitu. Jadi tak apa, kita fokus di FB. Kami sebenarnya bersiaran dan secara baik smooth saja di FB. Jadi anda di IG mungkin boleh berpindah ke FB kalau nak dapat siaran yang lebih baik. Okey, Dek ni tak payah guna ni. Untuk IG. Okey, jadi tajuk kita adalah muhasabah cinta. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut pasal cinta dan kasih sayang di dalam Al-Quran dan juga firman Allah dan juga hadis Nabi SAW memang banyak berkata dan bercerita tentang cinta dan juga kasih sayang. Dan kita tahu Islam adalah satu agama kasih sayang. Temanya adalah berkasih sayang. Sesama manusia, sama ada sesama Islam, bahkan bukan Islam pun, kita menunjukkan kasih sayang, menghormati dan sebagainya. Menunjukkan kasih sayang juga kepada binatang, kepada tumbuhan, subhanallah. Kerana itu di dalam Al-Quran terkandung banyak ayat firman Allah berkenaan dengan perkataan cinta dan juga kasih sayang, begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hub. Bahasa Arab cinta ni disebut sebagai hub, cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allahu Akbar. Yang mana Allah berfirman, orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Subhanallah. Allah berfirman bahawasanya orang yang beriman paling kuat cintanya, paling terkuat, ahabba, paling kuat cintanya kepada Allah. Jadi, kalaulah kita kata kita letakkan cinta kepada Allah nombor 1, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, mukmin. Okey, kita semua ni manusia. Di kalangan manusia adanya Muslim. Muslim disebut sebagai orang Islam lah. Bagaimana nak menentukan orang itu Islam ke tidak? Ada rukun Islam. Masya Allah. Rukun Islam ada 5 kan? Iaitu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iaitu menunaikan solat. Yang ketiga iaitu berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat, kemudian yang kelima iaitu menunaikan haji. Jadi kalau kita buat 5 perkara, itu bagi yang mampu. Buat 4, yang kelima tak mampu lagi pun dah sah kita jadi Muslim. Itu namanya rukun. Bila rukun cukup, okey, sahlah kita Muslim. Masya Allah. Namun dalam firman Allah ni disebut tentang mukmin. Bila sebut pasal mukmin, kita merujuk kepada rukun iman. Masya Allah. Kalau nak jadi Muslim, kita menilai, melihat bagaimana kedudukan rukun Islam. Terdiri tak dalam diri kita. Bila pergi mukmin pula, rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah dengan segala sifatnya dan sebagainya. Kemudian beriman kepada para malaikat. Kemudian beriman kepada para nabi. Kemudian beriman kepada kitab. Beriman kepada hari kiamat. Dan beriman kepada qada dan qadar Allah. Subhanallah. Jadi keenam rukun iman ni, sahabat-sahabat sekalian, kita kena sentiasa menambah keimanan kita.
Selalu kena tambah, sebab daripada kita tambah keimanan inilah kita akan menjadi di kalangan orang yang sangat mencintai Allah. Sebagaimana firman kita baca tadi, orang-orang yang beriman adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Jadi hari-hari kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman. Dalam satu kata-kata para alim ulama menyebutkan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan juga berkurang. Al-imanu yazidu bi-ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman ni akan bertambah dengan ketaatan, buat ibadah, kita jalankan tugas sebagai hamba Allah dan jalankan tugas sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah, kalau saya adalah seorang isteri, sama juga dengan Datuk Siti. Ada tanggungjawab yang kita perlu tunaikan sebagai seorang isteri. Saya juga seorang ibu, sama dengan Datuk Siti. Ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Saya juga seorang kakak kepada adik-beradik saya, adik-adik. Saya juga seorang anak kepada ibu saya. Saya juga adalah seorang kawan kepada kawan jiran, kepada jiran. Khalifah ni umum. Subhanallah. Jadi Nabi SAW yang kita bacakan tadi, iman bertambah dan berkurang. Yang pertama bertambah dengan apa jua ketaatan, ibadah yang kita buat. Dan berkurang dengan maksiat. Subhanallah. Jadi itu secara ringkas tuan-puan sekalian, bagaimana definisi cinta kita kepada Allah. Kalau nak sebut definisi tanda cinta Allah kepada kita terlalu banyak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Tuan-puan sekalian, kalaulah ada orang kata saya buat masakan ni terbaik, ini masakan paling baik dan saya buat untuk orang yang paling istimewa, mesti kita kata ya Allah memang istimewa lah sebab sampai buat yang terbaik. Dan bila Allah menyebutkan laqad khalaqnal insan, dan maka sesungguhnya kami menciptakan manusia ahsani taqwim dengan sebaik-baik ciptaan, di situ menunjukkan betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Subhanallah. Dan banyak lagi bukti lainlah cinta Allah kepada kita. Allah menundukkan alam ini untuk manusia. Allah menundukkan alam ini untuk kita, tuan-puan dan puan Allah sekalian. Contohnya, subhanallah, kita manusia, kita kecil, berbanding dengan bangunan yang mencakar langit. Bangunan KLCC ke KL Tower ke sangat tinggi. Tetapi dengan akal yang Allah kurniakan, kebijaksanaan yang Allah kurniakan kepada manusia, manusia walaupun rendah boleh mencipta bangunan jauh lebih tinggi daripadanya. Manusia tidak ada insang untuk hidup di bawah lautan. Subhanallah. Tetapi manusia, Allah tundukkan lautan untuk manusia. Manusia boleh masuk ke dasar lautan, boleh duduk lama sampai berminggu, berbulan dengan kapal selam dan sebagainya. Walaupun manusia tidak ada insang sebagaimana ikan untuk hidup di bawah lautan. Masya Allah. Manusia tidak boleh terbang seperti burung. Tetapi dengan akal yang Allah kurniakan kepada manusia, manusia menciptakan jet. Manusia menciptakan membina, mencipta kapal terbang dan boleh lebih laju daripada burung. Allah tundukkan udara untuk manusia. Binatang yang terbang pun manusia boleh tangkap untuk dijadikan makanan. Binatang di dalam lautan, hasil lautan seperti petroleum, seperti mutiara dan banyak lagi khazanah lautan Allah tundukkan untuk manusia. Manusia dengan batu memang keras batu lagi. Tapi dengan teknologi manusia boleh memecahkan batu. Daripada batu itu manusia boleh buat banyak perkara. Subhanallah. Manusia dengan binatang yang besar, contohnya paus biru, contohnya gajah. Manusia memang kecil berbanding binatang besar, tapi manusia mampu menundukkan binatang yang besar tersebut dengan akal. Paus biru pun boleh dikontrol oleh manusia. Gajah pun boleh jadi tunggangan manusia. Manusia tidak ada bisa, tuan-puan sekalian, tapi boleh mengalahkan binatang berbisa. Ular, dicabut bisa, dijinakkan dan sebagainya. Kesimpulannya saya nak sebutkan, kalau kita nak hitung cinta Allah kepada manusia terlalu banyak. Allah ciptakan alam ini untuk kemudahan manusia, tetapi manusialah yang melakukan kerosakan di muka bumi. Subhanallah. Dan apabila bumi ini, makhluk selain daripada Allah dihancurkan bila berlaku sangkakala, tiupan sangkakala untuk menghancurkan berlaku kiamat, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Apa yang akan berlaku saat itu? Semua makhluk akan mati. Bahkan malaikat maut pun akan mengambil nyawanya sendiri. Dan Allah akan bangkitkan semula manusia untuk menjadi penduduk tetap di syurga Allah. Subhanallah. Makhluk-makhluk yang lain tidak dihidupkan kembali. Tapi manusia juga yang akhirnya Allah hidupkan.
Jadi sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, itu sedikit saja daripada saya berkenaan dengan cinta Allah kepada kita, bahkan terlalu banyak cinta Allah terlalu kepada kita, dan bagaimana kita nak balas cintanya Allah sebagaimana firman Allah kita baca tadi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman lebih kuat. Jadi kita kena berusaha menjadi hamba-Nya yang beriman. Okey, jadi sekarang kita nak bertanya kepada Datuk Siti. Sebab saya nampak tu Datuk Siti sedang minta maaf sahabat-sahabat di IG. Ada masalah sikit untuk Datuk Siti bersama kita di IG. Saya cuba masuk sekali lagi. Sebab ada yang kata suara double dan sebagainya. Harap maaf kerana memang kawasan di Bukit Antarabangsa ni dia punya line problem sikit saya punya phone ni. Sebab tu saya ada dua. So yang ini saya dapatkan untuk Zoom. Memang clear lah. Itulah. Jadi saya harap kali ni okey lah. InsyaAllah. Okey Ustazah jom. Okey, jadi comel tengok Datuk Siti. Saya rasa mungkin ada anak sekeliling kan? Anak tak ada, tapi saya minta tolong tadi pembantu ambilkan pakai ni lebih better kot saya Ustazah ya? Ya, pakai headphone. Pakai headphone lebih okey. Saya harap di IG juga dah okey. Okey, lebih jelas dan tidak ada gangguan. Tadi ada double suara. Okey, insyaAllah Ustazah. Jom. Okey, jadi seterusnya kita nak dengar daripada Datuk Siti. Mungkin Datuk boleh share erti maksud cinta bagi Datuk Siti sendiri. Secara umum, terpulang Datuk Siti nak kupas dari sudut apa tentang muhasabah cinta. Okey. Cinta ni saya rasa satu nikmat yang dan juga perasaan kasih sayang Allah hadiahkan kepada kita, pada semua manusia kan. Dan cinta ni perasaan yang sangat istimewa. Ya, kita tak boleh gambarkan macam mana, macam dengan kata-kata. Sebab itulah dalam lagu Ustazah, demi cintaku padamu, lautan api sanggup renang kan. Hebatnya cinta ni lah. Dan kita sebagai manusia ni, kita dah diajar daripada kecil pun cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah kan. Dan banyak lagi cinta yang agung yang harus kita rasa syukur sebab pertama kepada ibu bapa kan. Kepada ibu yang melahirkan saya, kita automatik lah kita tahu kita sayang tu, perasaan kasih sayang Allah bagi tu memang sangat istimewa. Dan kepada orang-orang yang macam suami, anak, sangat hebatlah perasaan cinta tu. Kerana cinta juga kita sanggup lakukan apa saja. Betul. Betul kan? Macam tu jugalah saya sendiri pun saya bersyukur kan Allah kurniakan saya dengan apa orang kata insan-insan terbaik di sekeliling saya yang saya sayang. Bila saya orang kata dipermudahkan dalam banyak perkara kan, cinta tu menjadikan saya lebih kuat. Cinta juga menjadikan kita jadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Penting jugalah. Sebab kalau tak ada cinta ni, apa pun kita buat tak sepenuh hati. Betul. Sama macam kita nak cari kerja, kalau kita dapat satu tanggungjawab, kalau kita tak buat dengan rasa cinta, dengan rasa sungguh, rasa sayangnya, tak akan menjadi dengan sempurna. Betul. Sebab itulah pentingnya kita hargai rasa cinta yang Allah kurniakan pada diri setiap insan kan. Dan itulah saya rasa bersyukurlah kerana saya juga dalam dunia anak seni ni Ustazah, bila disayangi oleh orang ramai, ya, mana followers saya punya peminat, itu rasa cinta yang wujud pada diri diorang ni untuk saya, cinta pada lagu-lagu saya, kan bukan sesuatu yang mudah Ustazah. Kalau orang nak benci, orang boleh benci sekejap saja. Kan, buat silap sikit pun orang dah boleh
think negatif kan, orang dah boleh unfollow kita kan. Tapi untuk mendapatkan orang yang sayang daripada mula sampai sekarang, contoh macam peminat saya, daripada saya mula dulu sampai sekarang ada yang setia bersama dengan saya rasa itu adalah kurniaan Allah yang terbaik lah. Tinggal lagi macam mana cara kita nak mengimbang rasa cinta tu. Janganlah sampai hanyut, terbuai, sampai lalai, itu tak boleh lah. Betul. Masya Allah, subhanallah. Datuk Siti menyebutkan dengan sangat tertib, tenang, teratur, menggambarkan kenapa ya Syira sekejap tentang suara double kan? Ya, biasalah Datuk ya, bila kita buat live rentak, dia macam jadi double sebenarnya suara. Sebab saya pun dah pakai earphone ni dah tak ada apa orang kata suara dua kat sini. Harap-harap tak apa, kalau tak mengganggu okey. Kan kalau mengganggu followers kita kena pilih antara satu lah macam mana kan Ustaz saya. Ya betul Datuk. Okey. Subhanallah, macam Datuk Siti sebut, cinta ni sebenarnya tak ada istilah yang tepat pun untuk menggambarkannya. Bahkan kalau kita cari definisi cinta, cuba Google definisi cinta, akan ada mungkin 100 definisi yang berbeza. Kalau kita tanya kepada 100 orang pun, dia akan bagi definisi yang berbeza mengikut pengalaman masing-masing. Ada orang bila sebut saya cinta, dia hanya membayangkan kesakitan. Dia tersakit, terseksa sebab dia mengalami pengalaman putus cinta contohnya. Dan ada orang pula bila sebut saya cinta, dia kata tak tahulah apa itu cinta sebab mungkin dia tak pernah mengalami lagi apa maksud cinta tu. Dan ada orang bila cakap pasal cinta dia menangis sebab dia teringat kepada perpisahan dengan orang yang dicintai, sama ada kematian ataupun perpisahan hidup. Samalah juga cinta, dan saya sangat tertarik dengan apa yang Datuk Siti sebut tadi. Bila kita melakukan sesuatu dengan rasa cinta, kita akan buat dengan sepenuh hati. Sebab tempat cinta itu di mana? Di hati. Tempat cinta bertempat di hati. Jadi sebab itu, contoh kita melakukan masak. Masak je kan? Masak. Tapi kita buat, kena guna ni. Meh, jom. Sebab mengganggu dekat IG. Mengganggu orang dekat IG. Kita kena guna ni juga. Okay. Sama. Sama. Tak perlu tadi tu. Macam tu. Sabar ya, masing-masing ada cabaran dia. Okay, kita dengar tak suara Datuk Siti? Dengar? Okay. Dengar. Dengar. Okay. Jelas ya. Okay, jelas. So, orang dekat IG? Dia dengar dekat sini juga, dekat mic. Dekat mic ni? So, orang yang IG dah okey. Jadi kena invite lagi sekali. Ya, tak apa Ustazah. Saya akan berusaha sampai kita dapat. Sambil-sambil dan kita buat dengan rasa cinta kan. Kita buat dengan rasa cinta, kita tak rasa susah. Betul, selagi boleh. Kalau kita masak pun dengan rasa cinta, kita insya-Allah walaupun masak tu biasa je, telur je pun. Kan? Kadang masak yang simple-simple tapi dengan rasa cinta, bukan hanya dapat rasa kenyang, tapi dapat juga rasa sayang. Subhanallah. Kita kemas rumah dengan rasa cinta. Cinta apa? Cintakan ganjaran daripada Allah, cintakan pahala daripada Allah, cintakan pasangan kita, cintakan ahli keluarga kita. Jadi walaupun, dan kita cinta pula ikhlas. Kalau kita cinta tu dengan ikhlas hati, kalau tak dibalas pun cinta tu, kita rasa macam kita akan terus memberi. Kita akan terus memberi dan membuktikan rasa cinta kita. Subhanallah, saya nak bacakan satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan perkataan cinta ni. Iaitu Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah, Allahu akbar. Allah berfirman, Qul, katakanlah. Katakanlah ni Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya berkata. Berkata kepada siapa? Berkata kepada kita. Kepada kita ni, umat Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah,
Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah. Maksudnya Nabi pesan pada kita, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat yang mati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan kepada kita, menggambarkan cara-cara jalan untuk dapat cintanya Allah. Yang mana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada kita ni, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah. Sekiranya benar kamu cintai Allah, bukan hanya pada mulut. Kata saya cintakan Allah, saya sayang Nabi, saya sayang aku. Bukan pada mulut. Kalau kamu benar cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dapat cintanya Allah. Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Jadi tuan-puan sekalian, ayat yang pertama tadi, siapa yang nak menjadi orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, kena jadi orang yang beriman. Ayat yang kedua kita baca, disebutkan 2 kali perkataan cinta. Subhanallah. Tuhibbunallah dengan yuhibbukumullah. Jadi yang disebutkan dalam ayat ni adalah kita kena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi dari sudut akidah yang benar. Sebab tu kena belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Sebab kita nak akidah kita sama dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak sangat amalan yang terpesong daripada akidah. Banyak sangat kumpulan fahaman yang terpesong daripada akidah. Ikut Nabi yang kedua ibadah. Subhanallah. Akidah kemudian ibadah. Sebab itu kita bukan sekadar belajar bagaimana solat dengan betul. Tapi kita kena belajar bagaimana nak betul-betul solat. Ada beza lah tu. Kalau solat dengan betul, kita cukup dah belajar silibus darjah 1, darjah 2, darjah 3 dulu. Iaitu kita belajar apa? 13 rukun solat. Kan? 13 rukun solat. Tapi bila kita dah meningkat dewasa, kita kena belajar macam mana nak betul-betul solat. Ini bagaimana termasuklah ilmu tasawuf. Supaya solat kita diterima oleh Allah. Selamat daripada riak, takabur, ujub dan sebagainya. Ikhlas betul-betul solat kerana mencintai Allah. Okey, kita ikut Nabi. Yang pertama apa dia? Akidah. Yang kedua ibadah. Belajar solat dengan betul-betul. Belajar puasa dengan betul-betul. Belajar bab sedekah betul-betul. Macam mana nak sampai tahap sedekah yang mana Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Yang mana mereka bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Subhanallah. Dan ada banyak lagi lah jenis-jenis sedekah. Kita kena belajar bukan sekadar bagi-bagi, tapi sampai masa kita dengar juga ceramah ustaz ke, guru-guru ke kan. Bagaimana nak capai sedekah yang diterima oleh Allah. Itu beza tu. Sedekah, memberi sedekah dengan memberi betul-betul beri sedekah. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, ikut Nabi dari sudut apa? Dari sudut akhlak. Ini termasuk dalam ilmu yang ketiga. Keras ilmu kita ada 3. Akidah, ibadah, akhlak. Dan semua ini saling berkaitan. Kalau kita bagi contoh, okey, Datuk Siti yakin tak solat itu wajib? Wajib, ya. Yakin. Ya, itu dari sudut akidah. Maksudnya Datuk Siti tak ada keraguan langsung. Tapi di luar sana ramai umat Islam sini tak solat. Bila mereka tak solat, walaupun mereka kata ya solat itu wajib, tetapi dengan perbuatan meninggalkan solat menunjukkan dia ada masalah dengan sistem kepercayaan. Kalau dia betul percaya yang solat itu wajib, tak solat dia azab dan neraka, solat boleh masuk syurga, dia pasti solat. Jadi sebenarnya dia ada masalah akidah. Subhanallah. Walaupun dia kata ya aku tahu solat itu wajib tapi belum masa lagi. Sebenarnya dia ada masalah sistem kepercayaan kepada kewajipan solat. Jadi settle yang pertama. Lepas tu saya tanya pula Datuk Siti. Datuk Siti yakin solat itu wajib? Bagaimana kita solat? Datuk Siti belajar tentang bagaimana solat tu ilmu apa? Ilmu apa, Ustazah? Ilmu apa yang Datuk Siti belajar bagaimana nak solat tu? Ilmu fiqh, ilmu fiqh kan? Fiqh, fiqh. Ya, kita belajar dalam bab ilmu fiqh. Itu bab ibadah. Mula-mula akidah solat itu wajib. Pergi kedua, bagaimana nak solat? Itu ilmu fiqh.
Itu ibadah lah. Tapi kita kena naik tingkatan ilmu yang ketiga, namanya mula-mula kita yakin solat itu wajib. Yang kedua, bagaimana nak solat, ilmu fiqh. Yang ketiga, bagaimana solat nak diterima Allah. Itu ilmu tasawuf. Subhanallah. Sebab bukan semua orang yang solat diterima Allah solatnya. Mesti solat yang ikhlas, solat yang khusyuk, solat yang terbaik, buat dengan cinta, solat buat dengan cinta. Jadi sebab itu 3 ilmu ini, subhanallah, fattabi'uni, ikutilah aku, ketiga-tiga ni. Kita tak boleh nak pilih nak ikut berakidah je. Ibadah tak ikut, tak follow Rasulullah. Berakhlak tak follow. Ramai orang dia sampai kedua je, Datuk Siti. Tapi akhlak out, minta maaf. Kata-katanya, mulutnya, penulisannya, pandangan matanya, telinganya, ini bab akhlak. Subhanallah. Sebab itu, siapa yang benar-benar cintakan Allah, Allah berfirman, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi kata cara orang tu nak menunjukkan rasa cinta kepada Allah, kena ikut Rasulullah. Yuhibbukumullah, kamu akan dapat cintanya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kamu akan diampunkan Allah. Jadi, mengikuti Rasulullah dalam tiga-tiga. Akidah, ibadah, dan juga akhlak. Dan kita tahu, Rasulullah SAW bersabda, laqad innama bu'istu, sesungguhnya aku ini diutuskan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Dan dalam sabda Nabi yang lain, Nabi menyebutkan sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak, orang yang rapat, yang kamcing, yang rapat dengan Rasulullah, yang akan duduk dekat dengan Rasulullah di mahsyar kelak, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Dan satu hadis yang lain pula Nabi bersabda, kedudukan orang yang berakhlak mulia, kedudukan orang yang berakhlak mulia akan menyampaikan dirinya pada kedudukan ahli qiyamul lail dan ahli siyam. Subhanallah. Ahli qiyamul lail, orang yang selalu menghidupkan malam. Kita ni mungkin bangun pukul 4.30, pukul 5, tak adalah separuh malam. Tapi ahli qiyamul lail ni, Datuk Siti, orang yang separuh malamnya adalah dia hidupkan dengan Al-Quran, dengan solat, semuanya. Susah kita nak capai pada kedudukan ahli qiyamul lail, sangat susah. Subhanallah. Sama juga dengan ahli siam. Orang yang kalau 1 tahun 360 hari, separuh, lebih daripada separuh adalah puasa. Dia ambil semua. Puasa Ramadan ialah Isnin, Khamis, puasa Nabi Daud, puasa putih. Maksudnya dia jaga sangat bab puasa-puasa ni. Dua kedudukan ni sangat sukar untuk dicapai. Ahli qiyam dengan ahli siam. Tapi Nabi sebut sesungguhnya kedudukan orang yang berakhlak mulia akan menyampaikan dirinya pada kedudukan ahli qiyam, ahli siam. Subhanallah. Sebab itu kan Datuk Siti, hari ini kita sangat diuji akhlak kita dengan media sosial. Sungguh Ustazah. Ya, subhanallah. Jadi kalau betul kita ni mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, inilah perjuangan kita hari ini. Sebab kita tak jumpa manusia ni. Semua duduk dalam rumah, jumpa manusia sikit-sikit. Jadi secara fizikal kita tak adalah jaga adab. Tetapi cabaran Datuk Siti, cabaran adalah bagaimana kita nak jaga adab kita dengan suami. Sebab hari-hari jumpa ni. Betul. Bagaimana nak jaga adab dan akhlak kita dengan anak-anak, dengan pembantu kita. Bagaimana nak jaga adab dan akhlak dengan ahli keluarga. Subhanallah. Jadi kalau benar kita cintakan Allah, maka ikuti Rasulullah, kita akan dapat cinta Allah. Bermaksud kita kena berjuang pada saat ini untuk memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi mungkin Datuk Siti boleh share dengan kita seterusnya pasal cinta lagi. Bagaimana mungkin tip Datuk Siti sendiri menunjukkan rasa cinta kepada suami dan rasa cinta kepada anak. Ustazah. Ya, saya mendengar Ustazah punya penjelasan tu, banyak yang sangat yang kadang-kadang kita terlepas pandang, atau kadang-kadang kita kita terlupa untuk mendalaminya. Kan, alhamdulillah hari ini saya rasa banyak ilmu saya dapat juga. Ya, kalau Ustazah tanya saya macam mana saya dengan suami dan juga dengan anak, saya dengan suami ni ialah jarak usia kita yang jauh beza, ya. Tapi alhamdulillah suami bukan sekadar menjadi suami tapi menjadi sahabat kepada saya.
Itu yang saya rasa bersyukur kepada Allah, kerana suami juga seorang yang suka memberi nasihat kepada saya. Yalah, kadang-kadang bila jarak yang berbeza tu 20 tahun, kita agak ada setengah tu ialah masa awal kahwin tu kebudak-budakan kan, kita lebih suka memberontak kadang-kadang kan, tiba-tiba berkahwin ni ada rules dan sebagainya kan. Tapi oleh kerana suami dah jadi seperti sahabat kita sebagai isteri, memang dah pun diajar macam ibu saya pun dah, saya lihat sendiri macam mana ibu saya menghormati suami, ya, menjaga arwah abah dulu, memahami karakter suami. Daripada situ kita menunjukkan rasa hormat, rasa sayang kita, sebab dalam kita hidup bersama dengan seorang lelaki yang kita gelarkan suami ni, kita kena menerima kekurangan dan kelebihan dia, dan itu yang membuatkan rasa orang kata dan walaupun ada juga tergigit lidah, ada berbeza pendapat, tetapi oleh kerana ada yang hormat dan taat pada suami, itu sedikit sebanyak boleh membantu kita melayari alam rumah tangga lagi lah dengan baik kan. Dan penting juga untuk suami yang sentiasa perlu ada keimanan dan mengajak kita sama-sama untuk ke arah kebaikan. Alhamdulillah. Dan saya dengan anak pula, saya masih lagi belajar Ustazah. Saya masih lagi macam mana untuk menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak saya. Memang masih ada kekurangan lagi, tetapi kasih sayang dan juga saya rasa cinta tu selagi kita banyak mendengar syarahan ataupun ilmu agama macam mana nak menjadi ibu yang terbaik, insya-Allah kita akan dapat panduan yang terbaik lah. Saya pun banyak juga sebab hidup tinggal di sini bersama dengan ibu mertua. So ibu mertua pun banyak bagi orang kata nasihat, panduan kan. Alhamdulillah lah Ustazah. Subhanallah, alhamdulillah. Memang kita pernah dah live pertama dulu kan Datuk Siti. Dan memang saya ingat masa live pertama pun Datuk Siti akan cakap sikit-sikit je. Akan cakap cucu je. Subhanallah. Boleh ke kalau Datuk Siti nyanyikan kita satu lagu yang ada kaitan dengan cinta? Ringkas pun tak apa. Subhanallah. Sebab mungkin Datuk Siti bercakapnya tak banyak, tapi menyampaikan melalui lagu. Saya suka Ustazah. Memang Ustazah ni jadi apa orang kata ikutan ramai. Mak mentua saya pun saya cakap tadi, Siti ada buat live dengan Ustazah Asma. Dia kata, oh ya ke, mak suka, mak pun selalu dengar juga kalau tengok kat TV kan. So saya nak cakap lebih-lebih bab ilmu agama saya kurang arif lah Ustazah, tapi apa dari segi pengalaman, itulah yang saya kongsikan. Kalau mengenai cinta ni kan Ustazah, yang lain tu Ustazah minta saya nyanyi, tiba-tiba ni terkejut pada saya. Subhanallah. Mungkin ada mana-mana lagu yang ada kaitan. Masya Allah. Okey. Saya rasa kan kalau lebih kepada lagu yang keagamaan ni, saya suka lagu nyanyian Afgan ni. Dipanggil apa ya lagu dia? Oh, ada yang minta kat sini Ustazah, dekat kita punya live IG ni ada cakap tahajud cinta, mikhraj cinta. Subhanallah. Okey. Yalah. Saya faham. Saya ni kadang-kadang bila Ustazah tanya minta nyanyi, dia jadi stuck. Lagu apa? Okey, so ada yang tulis kat sini lagu Mikhraj Cinta. Saya cuba Ustazah. Kita kena tengok balik lirik sebab dah lama tak nyanyi ni. Boleh. Boleh Google. Betul Ustazah. Nasib baiklah ada satu lagi. Kita tengok lirik. Subhanallah. Ustazah, ada orang tanya macam mana nak wujudkan rasa saya bertanya dulu sementara nak ambil lirik ni kan. Macam mana nak wujud perasaan cinta?
Ada orang susah nak wujud perasaan cinta. Kenapa ya? Ya. Sebenarnya tak pelik. Ada orang dia rasa macam dia tak sayang siapa-siapa. Dia kata dengan kawan pun biasa dan tak ada rasa sayang ke cinta kepada lelaki pun dia rasa macam dia tak boleh terima. Dan antaranya masalah seperti ini mungkin faktor latar belakang. Faktor latar belakang keluarga, setengah anak yang dibesarkan, ibu bapa tak pandai menunjukkan rasa cinta. Kan kita kan bila menunjukkan rasa cinta, kita buat apa? Kadang kita peluk anak, kadang kita cium, kadang kita sebut I love you, Umi sayang. Tapi ada orang yang memang dibesarkan tak pernah dengar perkataan sayang, cinta ataupun dipeluk, dibelai dan sebagainya. Jadi dia juga tidak pandai untuk mencintai. Dan ini berlaku pada ketika zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi sedang mencium Hasan dan Husain. Lalu ada seorang sahabat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, kamu memperlakukan hal begitu? Maksudnya, Rasulullah cium tu dia nampak pelik. Lepas tu Rasulullah bertanya, adakah kamu tidak pernah melakukan hal demikian? Maksud tak pernah cium ke anak ke cucu ke kan? Dia kata, ya Rasulullah, aku mempunyai ramai anak. Tak silap saya, mungkin anak dia 10 orang macam tu lah. Aku ada ramai anak. Tapi aku tidak pernah mencium anakku. Maksudnya tak pernah menunjukkan rasa cinta tu. Kemudian dari situlah Nabi SAW bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Jadi kepada yang bertanya, kemungkinan seka dia dibesarkan tidak dalam suasana menunjukkan kasih sayang. Dan kita kena stop the circle. Maksudnya tak bolehlah lepas ni kita meneruskan dengan satu, sebenarnya itu adalah satu kekurangan yang perlu kita atasi. Kita normalnya manusia mencintai dan dicintai. Jadi subhanallah, kita kena stop lah putaran tu supaya kita tak nak kita menyalahkan keturunan. Dan memang keluarga saya macam ni, memang dah saya macam ni, memang saya tak kerti nak sayang-sayang orang ni. Aku ni semua, tak, kita kena belajar sebagaimana Rasulullah menyuruh sahabat tadi tu menunjukkan kasih sayang sampai Nabi bagi peringatan, man la yarham la yurham. Kalau kamu tak menyayangi, kamu tidak disayangi. Dan sahabat Nabi ni mungkin boleh jawab, aku sayang tapi tak reti je nak tunjuk. Ada orang kata macam tu kan. Tetapi kasih sayang mesti ditunjukkan. Ini pula berdasarkan satu hadis Nabi yang lain. Satu ketika Nabi berada dengan seorang sahabat ni. Lalu melintaslah seorang lelaki yang lain. Seorang lelaki, ini kan lelaki sama Rasulullah, maksud melintahlah seorang lelaki. Kemudian sahabat Nabi ni pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat menyayanginya. Aku sangat mencintainya. Sayang sahabat kepada sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, adakah kamu telah memberitahu dia bahawasanya kamu mencintainya? Nabi tanya soalan tu. Kamu cakap tak yang kamu sayang dia? Lepas tu sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, adakah aku perlu bagi tahu? Rasulullah kata ya. Kemudian dia pun pergilah kepada kawan yang melintas lalu tadi tu. Kejar, lepas tu bagi tahu yang sesungguhnya aku menyayangimu, mencintaimu kerana Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencintai kerana Allah akan dicintai oleh Allah. Dan sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, besarnya kedudukan orang yang mencintai dan saling mencintai kerana Allah, sehingga disebut dalam hadis yang sahih, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Bila ni? Di mahsyar kelak. Ada 7 golongan. Yang lain dengan azab mahsyarnya, dengan teruknya, dengan tak berpakaiannya, dengan laparnya, dengan berpanasnya. Tapi ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Dan salah seorangnya, Nabi bersabda, mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Subhanallah. Jadi tuan-puan dan puan-puan, siapa yang macam nak hadirkan rasa kasih sayang, antara zikir Asma'ul Husna yang boleh jadikan amalan adalah Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya Wadud, yang maha cinta. Berikanlah ke dalam hatiku perasaan kasih sayang dan cinta. Berikanlah, kurniakanlah kepadaku perasaan mencintai, mengasihi dan menyayangi. Dan kita boleh juga zikirkan nama Allah tersebut, ya Allah, ya Rahman, ya Wadud, yang maha pengasih, maha penyayang, maha cinta. Berikanlah kepada orang sekelilingku untuk menyayangi, mengasihi dan mencintaiku.
Ataupun kita nak niatkan kepada suami. Ustazah, boleh ke buat doa macam tu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, fad'uhu biha, maka memintalah dengan namanya. Allah berfirman ni sahabat-sahabat sekalian, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah ada nama-namanya, asma'ul husna, nama-namanya yang mulia. Fad'uhu biha, maka kamu memintalah dengan nama-nama tersebut. Jadi kalaulah keperluan kita kasih sayang, nak hati kita tumbuh kasih sayang, maka doa minta dengan Allah hati yang ada kasih sayang, dan doa minta dengan Allah supaya dapat kasih sayang manusia yang kita harapkan. Dengan mana? Memuji nama Allah yang tepat. Kalau orang tanya, Ustazah, macam mana nak doa tentang berkenaan dengan anak saya ada masalah, perangai gini-gini, nak doa apa? Ya Allah, ya Latif, ya Maha Lembut. Ya Allah, ya Latif, satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad, yang lebih lembut. Ya Rahim. Yelah, ya Rahim, ya Latif, ya Rahim. Ada satu lagi, bukan ya Rauf. Saya tengoklah satu lagi maksud dia santun, lembut, Masya Allah. Ustazah nak rizki, ya Allah, ya Razak, yang Maha memberi rizki. Ya Ghani, ya Mu'ni, yang Maha kaya memberi kayaan. Ustazah sekarang ni dalam keadaan takut ni, saya takut tu, takut ni, takut COVID. Nak sebut nama Allah apa ya Ustazah? Ya Allah, ya Salam, yang Maha beri kesejahteraan, beri keselamatan. Ya Allah, ya Mukmin, yang Maha tenang, berikanlah aku ketenangan. Jadi sahabat-sahabat, lepas habis live ni, cuba tengok nama Allah Asmaul Husna dengan terjemahan. Kita akan nak zuriat pun ada Ustazah kan? Ya, nak zuriat, subhanallah. Ya Barik, ya Musawwir kan? Ya Bari, yang Maha mengaturkan, ya Musawwir, yang Maha membentuk, ya Khaliq, Maha menciptakan. Kalau orang tanya Ustazah nak zikir apa ya? Saya tersebutlah ya Rahman, ya Rahim. Kan? Subhanallah, ya Razak pun boleh. Ya Rahim, bayangkan ya, Rahim kita tu diberi nama sempena nama Allah. Masya-Allah. Rahim yang ada dalam perut, maksudnya dalam badan wanita ni diberi nama sempena nama Allah. Rahim. Rahim juga memasuk silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan kasih sayang. Bermaksud rahim yang ada pada diri wanita ini adalah simbol kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Kerana Allah pilih rahim yang ada dalam tubuh badan wanita untuk menjadi tempat ciptaan Allah terbaik, iaitu manusia. Allah pilih tubuh badan wanita yang lemah lembut itu, yang lemah lolai itu sebagai tempat benihnya kasih sayang Allah di dalam rahim. Lahirlah manusia demi manusia, lahirlah Nabi Muhammad, lahirlah Nabi Musa, semua orang-orang yang Allah cintai. Subhanallah. Okey, jadi mudah-mudahan jawapan tu boleh menjawab. Dan sekarang kita beralih pula kepada Datuk Siti tentang apa Mi'raj cinta. Mi'raj cinta. Subhanallah. Saya cuba Ustazah sebab dah lama sangat tak menyanyi ni kan. Mi'raj cinta ni ciptaan Hafiz Hamidun. Berkisahkan tentang perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Masjid Aqsa masa tu. Ya. Ini yang masa malam apa ya Ustazah dipanggil Isra' malam Mi'raj. Isra' Mi'raj. Okey, itu dipanggil Mi'raj cinta. Saya Hmm. cuba Ustazah. Faham ni. Ya. Faham je lah. Okay. Langit malam bercahaya tak terlihat, limpahan sinarnya takkan jemu, tangisan rindu bagai dekat, getaran panggilanmu pada Mi'raj cinta. Ada rahsianya pada Mi'raj cinta, ada jawabannya pada Mi'raj cinta, berbahasa agung kalimahnya. Cukup Ustazah. Subhanallah, Allahu Akbar. Baru macam nak menghayati. Oh ya ke? Maksudnya pada Mi'raj cinta ada rahsianya. Ya, pada Mi'raj cinta ada jawapannya. Ada jawapannya. Berbahasa agung kalimahnya. Subhanallah. Maksudnya dalam peristiwa Isra' perjalanan Rasul daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan Rasulullah. Subhanallah. Perjalanan Rasulullah bertemu dengan
kecintaannya itu Allah. Betul. Sebab tu namanya Mi'raj cinta. Subhanallah, betul. Mi'raj cinta. Jadi Rasulullah SAW bertemu dengan Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj untuk terima ibadah salat. Betul. Dan Rasulullah mengajarkan kita salat seolahnya Mi'raj 5 waktu. Betul. Dan Mi'raj kita dengan Allah pula adalah salat. Betul. Mi'raj cinta kita dengan Allah adalah melalui salat. Solat, betul. Cinta Rasulullah dengan Allah, perjalanan yang sangat indah, bertemu dengan Allah saat hidup. Saat meninggal, Rasulullah bertemu, sebagaimana firman Allah, jangan kamu katakan mereka itu mati, mereka sebenarnya hidup di sisi Allah. Siapa? Para nabi, para orang soleh, walaupun mereka telah meninggal dunia, mereka sebenarnya sedang hidup di sisi Allah. Betul. Tapi kita cerita tentang saat hidup. Saat hidup, Rasulullah diperjalankan Isra dan Mi'raj, subhanallah, Mi'raj cinta. Dan Mi'raj cinta kita dengan Allah adalah solat tu sendiri. Betul. Setiap kali kita solat, sebab tu kalau nak solat, kita fikir macam kita dating. Betul tak Ustazah? Boleh tak kita fikir macam tu? Bila dating, cepat je kita teringat, kita nak pergi jumpa, kita rindu, kita sayang. Betul kan Ustazah? Betul. Kita buat persiapan. Kita ready awal. Orang nak dating. Nak dating dengan orang yang dicintai. Betul. Kalau dating kata pukul 4:30, mungkin setengah jam dah siap dah. Dah ready dah. Tak sabar ni nak dating ni. Masya Allah. Lepas tu pakai kain telekung yang terbaik. Masya Allah. Lepas tu sembur minyak wangi lagi. Minyak atar. Kadang, minyak atar orang lelaki, kita minyak perfume minyak wangi. Sebab ada orang tanya, Ustazah, perempuan tak boleh wangi-wangi kan luar rumah? Saya kata, memang tak dibenarkan. Kalau tercium kepada lelaki, tercium wangian lelaki tu boleh jadi berdosa. Itu adalah larangan. Jadi habis tu nak juga wangi-wangi, pakailah 1 botol pun. Bila Ustazah dalam rumah waktu solat, sembur minyak wangi, subhanallah, sembur sejadah, Masya Allah. Okey. Lepas tu waktu bersiap lebih awal, itulah ciri-ciri orang yang saling mencintai. Rindu, tak sabar nak jumpa. Bila nak jumpa, pertemuan tu dengan yang terbaik. Dan bila jumpa, fokus. Ada ke orang yang tengah bercinta ni, bila bercakap, ada apa? Khayal, fikir lain. Betul Ustazah. Kan Datuk Siti, orang kata time bercinta lah time yang paling indah kan. Betul. Suara dia tu macam lain macam. Tak puas. Tak puas. Sebab tu orang kata kalau masa bercinta, okay bye tu mungkin 30 kali. Okay bye. Lepas tu sambung lagi. Okay bye. Sambung lagi. Masya Allah. Terasa pula saya. Terasa. Saya pun terasa. Kita boleh rasakan kadang-kadang cinta kita dengan Allah semakin pudar. Macam tak ada ciri-ciri orang yang sedang bercinta. Sebab itu kita kena selalu dengan tazkirah kan, peringatan demi peringatan. Betul. Sebab itu juga Datuk Siti sabda Nabi SAW. Idza ahabballahu qauman, apabila ahabba, perkataan digunakan Nabi ahabba, apabila Allah mencintai sesuatu kaum. Apabila Allah mencintai seseorang itu, Nabi kata ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Subhanallah. Nabi bersabda, barang siapa sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan berikan ujian, Allah akan menguji. Apabila dia sabar, apabila dia bertindak balas dengan baik, subhanallah, maka dia apabila dia redha dengan ujian itu, Nabi kata, maka dia dapat redha Allah. Dan barang siapa yang marah kepada ujian tersebut, maka dia juga dapat kemarahan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, sebab itu bila kita diuji Allah, kita kan akan fokus solat. Solat kita lebih fokus ketika kita diuji berbanding ketika dalam nikmat. Angkat takbir pun dah, Allah, suara pun dah lain. Lepas tu bila semayang pun dengan nangis mengalir, subhanallah. Masa sujud pun jadi lama. Lepas solat pun duduk zikir jadi lama. Lepas tu baca Quran lagi. Lepas tu doa lama-lama. Tapi setelah Allah angkat ujian tu, kemudian kita kembali kepada hidup yang gembira, tenang, bahagia. Kita mula solat pun khayal, tak ingat Allah. Doa pun pendek, zikir pun tak panjang. Sebab tu ujian tu tanda Allah sayang kan?
Betul. Saya setuju sangat Ustazah. Subhanallah. Nak tanya ni Datuk Siti, mungkin ini soalan terakhir sebab saya faham Datuk Siti pun ada urusan dan kalau ikutkan perbincangan kita hanya 1 jam. Sekarang dah lebih tapi sebab ada Seronok pula dengar Ustazah bercakap. Saya pun seronok. Siapa tak seronok boleh cakap dengan Datuk Siti. Masya Allah. Saya pun membesar dengan lagu Datuk Siti kan zaman remaja. Tapi umur kita tak jauh beza. Datuk Siti. Saya umur 38, Datuk Siti umur 42. Jadi kita beza 4 tahun sahaja. Tapi sebab Datuk Siti bermula menjadi artis peringkat antarabangsa, peringkat Malaysia, masa umur berapa ya Datuk Siti? 16. Saya start jadi anak seni, jadi artis masuk pertandingan umur 16 tahun. Lepas umur 17 saya dah jadi recording artis sampailah sekarang Ustazah. Sebab itu bila umur 16 Datuk Siti dah maksudnya start dah dalam dunia artis yang serius. Masa tu umur saya 16, umur saya 12. Sebab tu saya kata zaman remaja saya dengar lagu saya. Dengar mengikuti perkembangan bila Datuk Siti mula pakai hijab, pakai tudung, kita gembira, bahagia. Berlaku demi perubahan tu kita syukur. Dan untuk semua artis pun begitu. Kan saya rasa ramai rakyat Malaysia terutama perempuan mengikuti perkembangan artis dan mendoakan kebaikan. Bila mereka berhijrah, kita sangatlah bahagia. Okey, nak tanya Datuk Siti, Masya Allah. Bagaimana Datuk Siti ketika menghadapi ujian Allah? Hadis Nabi kita baca kan, apabila Allah menguji orang, Allah akan menguji. Jadi bagaimana Datuk Siti menghadapi satu demi satu ujian Allah dengan rasa cinta tu? Tips ke, amalan ke, apa-apa saja. Silakan. Betul Ustazah, bagi saya apa yang saya pegang daripada dulu bila jadi anak seni ni kan Ustazah, kita secara tidak langsung kita membenarkan atau mendedahkan diri kita ni dengan macam-macam dugaan, macam-macam cabaran kan. Dan masa tu saya dah bersedia. Bersedia tu erti kata ialah 16 tahun, 17 tahun bersedia dalam umur macam tu lah. Kan ada masa kita rasa macam sedih, ada masa macam kita dah rasa down sangat, ada masa kita menangis. Memang saya akuilah sepanjang berapa puluh tahun jadi artis ni, ada masa juga saya give up dah Ustazah. Saya rasa macam dah lah tak naklah menyanyi kan. Tapi saya fikirkan balik, saya apa orang kata muhasabah dirilah. Sebab ini adalah perjalanan yang saya pilih. Nawaitu saya lebih daripada menjadi seorang anak seni lah. Nak dalam masa yang sama, saya rasa platform jadi anak seni ataupun jadi orang yang dikenali ni banyak benda kebaikan kita boleh buat. Kan? Sebab tu saya melihat saya tak nak hanya menyanyi je lah. Atas pentas menyanyi, kalau boleh dekat dengan masyarakat, dan daripada situ juga saya kenal ramai orang. Allah bagi saya rezeki ni berjumpa ramai orang, tak kira latar belakang apa saja kan. So bila ada dugaan tu Ustazah, benda yang paling saya buat adalah saya bertanya dengan diri saya sendiri semula kan. Dugaan tu saya kena jadi orang yang sabar. Sabar saya kena tinggi sebab jadi selebriti, orang terkenal ni dia punya cerita yang akan datang pada kita kadang-kadang fitnah. Ya, bila ada fitnah tu kita tak buat pun orang kata kita buat. Kadang-kadang yalah kalau mana yang dah buat tu lagilah jadi buah mulut orang sampai bila-bila. Dan kita ada keluarga, kita ada ibu bapa. Ketika itu umur saya di awal menjadi anak seni kan, saya banyak mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala bila saya rasa sedih, saya rasa down. Betul-betul saya pernah buat adalah bila saya ditimpa dengan masalah yang teruk sangat, saya pernah ditimpa dengan fitnah yang sangat teruk dulu Ustazah kan. Saya cuma minta Allah yalah, saya rasa saya terinaya. Saya minta Allah lindungi saya, dan kalau Allah sajalah yang boleh balas
Kan apa saja yang dilakukan kepada saya ni Allah saja yang balas. Saya tidak mampu, saya tidak berkuasa, saya tidak ada apa-apa kudrat. Kan biar Allah saja yang tunjukkan jalan yang terbaik, dan saya doakan balik orang yang buat saya pada ketika tu diberi keampunan dan diberikan hidayah. Masya Allah, doakan kebaikan. Betul, kita doakan balik kebaikan. Sebab apa tahu, memang Masya Allah saya dapat dia punya result, Masya Allah, Ustazah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sekarang ni, yelah macam Ustazah cakap kan, cabaran yang kita dapat ni sebenarnya Allah uji sebab kalau kita mampu. Kalau kita sedih, kita banyak meminta kepada Allah dan Allah akan bagi balik tanpa kita sedar, Ustazah. Masya Allah, betul. Sedih pula saya. Subhanallah, tapi memang betul. Ujian Allah tu memang sakit kan Datuk Siti, memang sedih, kadang terduduk, kadang kenapa sampai tahap ni orang bercakap, orang berkata, orang fitnah, orang memburukkan. Subhanallah. Tapi hakikatnya macam Datuk Siti sebut, Allah nak bagi sesuatu yang lebih lagi. Betul. Allah akan bagi kita sama ada darjat kita lebih naik lagi. Betul kan Ustazah? Betul. Sekiranya kita reda. Sebab bila kita reda ataupun kita serah pada Allah, Allah akan bantu kita. Allah akan buat semua tu untuk kita. So kita tak perlulah rasa macam sedih sangat ke apa. Tapi saya bila cakap ni saya sedih lah sebab bila melalui dia, bila apa orang kata, Allah bagi jawapan, saya rasa dan yang lain tu macam alah, kata-kata macam sekarang ni kan masanya netizen suka bercakap apa kan. Bagi saya sebenarnya tak ada apa Ustazah. Saya boleh hadapi sebab saya dah hadapi 25 tahun kan jadi anak seni ni kan. Betul. Tinggal lagi saya cuma kadang-kadang sedih juga bila kita baca orang yang menulis tu Ustazah. Dia punya betul. Adab dia ke mana kan? Adab dia ke mana? Macam mana macam kalau dia cakap tu melebih-lebih sampai kita rasa macam mana ibu ayah dia baca? Macam mana orang ni kalau dia dah berkeluarga, macam mana anak-anak dia baca? Kan? Betul. Itu je yang saya kadang-kadang yalah komen ke apa ke, saya subhanallah Ustazah, saya macam kalau ada orang kutuk ke beria ke, saya masih boleh okey lagi Ustazah. Saya tak adalah macam sampai tak boleh tidur ke, tak ada. Memang dah dalam hidup saya dah reda kan dengan tulisan tu. Tapi kadang-kadang kita fikir orang yang menulis tu, fikirkan pasal orang tu macam mana hidup dia boleh keluarkan kata-kata macam tu kan. Sebab kita rasa macam ya Allah, kita pun tak sanggup nak cakap, nak tulis macam tu kan. Itulah Ustazah. Subhanallah. Datuk Siti, orang buat baik, kita balas baik, itu lumrah, itu biasa. Orang buat baik, kita balas baik, itu biasa. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam lah. Orang buat jahat, kita balas jahat. Lepas tu orang yang buat baik pada kita, kalau kita balas jahat, itu zalim namanya. Zalim. Sungguh. Tapi orang buat jahat pada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, itu sebenarnya cinta. Subhanallah, cinta. Cinta apa? Cinta kepada kebaikan, dan kebaikan yang kita buat tidak terbatas kepada orang buat baik saja. Orang yang mencintai buat baik ni, dia buat baik tanpa syarat. Bukannya follower baru buat baik. Tak follower pun buat baik. Bukannya orang yang puji saja kita buat baik. Orang yang kecil pun kita tetap berbuat baik. Kita tak balas kejahatan. Dan bila Datuk Siti sebutkan tadi tu berkenaan dengan daripada muda lagi Datuk Siti dah letak mindset doakan kebaikan dan mohon Allah ampuni dia dan beri hidayah. Sebenarnya itu adalah antara doa dan cara para sahabat Nabi berinteraksi. Para sahabat Nabi bila berinteraksi dengan ujian Allah dalam bentuk kecaman, kebencian, fitnah manusia. Dalam kitab akhlak Rasulullah SAW diceritakan tentang akhlak para sahabat. Adalah nama-nama sahabat ni banyak yang bila dia macam diuji dengan manusia, mereka akan berdoa
dengan doa, ya Allah, sekiranya aku salah ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Namun ya Allah, sekiranya mereka yang salah ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Allahu Akbar. Maksudnya, subhanallah, dia memohonkan kebaikan untuk kedua-duanya. Ya Allah, sekiranya aku yang salah, ampunilah aku dan tunjukilah kepadaku ya Allah. Dan sekiranya mereka yang salah, maka ya Allah, ampunilah mereka dan tunjukilah kepada mereka. Maksudnya bukan, ya Allah kalau aku betul ya Allah, kau tunjuklah kebenaran. Bukannya mengharapkan keburukan, tidak. Subhanallah. Dan ini disebutkan dalam satu firman Allah, ciri-ciri orang yang akan masuk ke syurga bersama dengan seluruh ahli keluarga. Datuk Siti, dan mungkin ini menjadi satu satu kesimpulan yang sangat penting perbincangan kita pada hari ini untuk belajar tentang hakikat amalan Datuk Siti daripada muda sampai sekarang, balas keburukan orang dengan kebaikan. Dan ini disebutkan dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd iaitu merupakan surah yang ke-13 ayat 22 dan ayat 23. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Subhanallah. Yang bermaksud, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan redha Tuhan mereka semata-mata. Subhanallah. Sebab ada orang yang sabar tapi dia harapkan pujian manusia. Dia tak redha. Ataupun dia tak redha tapi dia macam nampakkan dia sabar. Ada juga orang yang sabar, dia harapkan redha manusia. Dia tulis macam saya takkan ni, tapi dia mengharapkan manusia puji dia dengan kesabaran dia. Dan contohnya dia sabar, lalu kesabaran dia tidak terbalas. Mungkin dia akan mengungkit. Kalau dia bukan betul-betul sabar kerana Allah, mungkin dia akan ungkit. Sama ni saya sabar dengan awak, saya bertahan, saya gini-gini. Jadi sebab itu bukan senang. Allah berfirman, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang. Ciri yang pertama, sabar kerana mengharap redha Allah semata-mata. Ciri yang kedua, serta orang yang mendirikan sembahyang. Yang ketiga, serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi ataupun secara terangan. Subhanallah. Okey, dan yang keempat, dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Allah sebut, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik, dengan kebaikan. Dan itu semua akan disediakan bagi mereka sebaik-baik balasan pada hari akhirat. Balasan apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yang bermaksud, apakah balasan kepada golongan mereka yang ada 4 sifat tadi? Bersabar semata-mata harap redha Allah, kemudian menunaikan solat, jaga solat betul-betul. Kemudian yang ketiga, bersedekah, sama ada secara terangan ataupun secara sembunyi. Dua-dua pun Allah terima, yang penting ikhlas. Bukan kita kata orang yang sedekah, tunjuk, update semua tu tak ikhlas. Sebab Allah sebut dalam firman-Nya sama ada secara terangan atau sembunyi. Dan yang keempat, yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Allah berfirman, mereka akan dikurniakan syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang yang mengerjakan amal soleh daripada ibu bapa mereka, isteri mereka, anak-anak mereka. Maksudnya, siapa kalau yang tertanya-tanya, apakah amalan nak masuk syurga sekeluarga? Sebab jelas firman Allah ini, siapa yang ada 4 perkara ni, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bersama ibu bapa, pasangan, bersama dengan anak-anak, zuriat keturunan. Sedang malaikat pula akan masuk kepada mereka daripada tiap-tiap pintu. Lalu para malaikat pun mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang bermaksud, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. Jadi motivasinya buat Datuk Siti, Masya Allah. Bersiaran bersama kita lebih kurang dalam 6K lebih.
di page. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur sebab kita harapkan banyak dapat manfaat. Macam Datuk Siti share amalan Datuk Siti tadi. Apa pun orang maki hamun ke, orang cakap buruk, orang kadang kan Datuk Siti kita macam ni. Orang mengata kita okey, tapi jangan mengata anak kita, jangan mengata suami kita. Itu yang ke tu lagi macam Allahu Akbar. Masya Allah, lagi pedih kan. Dan cara Datuk Siti, kenapa Datuk Siti boleh kuat, tetap senyum ceria, rizki Allah melimpah ruah kasih sayang. Sebab membalas kejahatan dengan kebaikan, balas dengan doa. InsyaAllah. Jadi saya nak dengar lagi sebagai penutup daripada Datuk Siti, apa saja pesanan berkenaan dengan tajuk kita Muhasabah Cinta, ataupun tak berkenaan dengan tajuk pun tak apa, sebagai penutup daripada Datuk. Itulah Ustazah. Pertama saya nanti harap kalau siaran Facebook kita lebih clear dan elok kan Ustazah. Nanti Ustazah masukkan dalam Instagram kita juga, dalam IGTV ke apa ya. Boleh sebab ramai yang miss ni, ada yang tak dapat dengar suara. Ni baru boleh dengar suara dan sebagainya. Ada suruh ulang balik lah macam-macam ni, suruh nyanyi balik. Masya Allah. Tak apa, nanti kita download daripada FB, kita masukkan dalam IGTV. Okey, Ustazah masukkan. Okey, yang lain tu alhamdulillah saya gembira sangat Ustazah. Allah temukan kita sekali lagi, dapat saya ilmu mana yang saya terlepas pandang tentang cinta ni kan. Kadang-kadang kita terlalu ikut perasaan ataupun terlalu terbuai-buai. Tapi penting sekarang ni dalam suasana COVID-19 ni, semua orang pun dalam perasaan depres, terganggu, stres dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita terapkan rasa cinta pada diri kita, terutama sekali masa yang terluang ni, banyak yang duduk kat rumah. Masa tu lah kot kita boleh tengok balik kan kita punya kekurangan kan. Mungkin selama ni tak dapat spend time dengan family ke, ataupun kau dulu ada alasan dah kalau nak solat tu busy lah, outstation. Sekarang kat rumah ni tak ada masalah saya rasa. Sebab kita boleh buat banyak aktiviti bersama dengan keluarga. Dengar syarahan agama juga. Memang saya kalau suami memang non-stop lah dapat dengar di YouTube kan. Saya pun tumpang dengar juga sebab suami pun ada ustaz-ustaz dia yang dia suka sangat dengar di YouTube. Selain pada tu kita jaga diri kita, jaga kesihatan kita, sebab kesihatan ni salah satu nikmat Allah bagi. Kalau kita tak jaga, susah untuk kita nak buat satu perkara tu dengan baik lah. Contohnya kalau kita sakit ke apa kan, benda yang kita nak buat sama ni pun terganggu. So alhamdulillah, terima kasih Ustazah dengan tajuk yang sangat bermakna ni. Ramai yang menonton ni, harap kita dapat kongsi sama-sama lah dan saling mengingati perkara-perkara yang baik kan. Apa yang saya tersalah cakap ke, tersilap ke, itu daripada saya lah. Saya mohon maaf, dan insyaAllah kalau ada rezeki lagi Ustazah kita boleh buat lagi. Bukan ini yang terakhir lah. Ini ada seterusnya untuk tajuk-tajuk yang berbeza kan Ustazah kan? Betul. Ramai duduk kat rumah ni bolehlah sambil-sambil tu tengok ibu-ibu, ayah-ayah. Subhanallah, alhamdulillah. Sebagai penutup daripada saya, nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin. Terima kasih juga kepada Datuk K kerana mengizinkan isterinya untuk bersama. Kepada anak-anak pembantu Datuk Siti yang memudahkan program kita pada petang ini. Dan terima kasih kepada semua yang hadir sama, menyokong, mendoakan kepada kita semua. Subhanallah. Dan kita mendoakan semoga Datuk Siti, ahli keluarga sentiasa dilindungi oleh Allah, diberkati hidup, dilimpahkan rezeki yang barokah. Dan saya pasti mungkin satu hari nanti Datuk Siti ada plan yang macam Datuk Siti sebut tadi, sebenarnya bukan semata-mata menyanyi, tapi ada plan yang lain kan, nak mendekati masyarakat. Dan saya sebenarnya bahagia dan gembira bila tengok contoh ada ramai orang yang menjadikan Datuk Siti sebagai contoh. Maksud saya adalah
kita tahu industri hiburan ada satu industri yang dari sudut pandangan agamanya dipandang adalah pandangan yang sangat berat sebenarnya nak duduk di dalam industri hiburan. Tetapi Datuk Siti boleh jadikan contoh sampai sebahagian masyarakat mengatakan jadikanlah contoh macam Datuk Siti. Maksudnya walaupun dia dah sampai tahap sekian-sekian tapi bijak membawa diri, bijak sebab Datuk Siti daripada muda, remaja sampai dah dekat-dekat nak kahwin semua, tidak ada gosip-gosip liar. Tak sama seperti kalau kita tengok artis-artis hari ini yang muda apa semua, kita sangat bimbang. Soalannya naik dengan kontroversi, dengan tidak boleh melalui hidup glamour. Dan sebab itu kita mengharapkan satu masa Datuk Siti juga menjadi seorang pendakwah. InsyaAllah pendakwah, penyampai ilmu. Sebab hari pun dengar Datuk K buka ceramah kan. Datuk Siti sebab bila Datuk Siti ada pengaruh, ada follower dan Datuk Siti mula berkongsi mungkin satu hari satu hadis Nabi contoh. Itu pun hasil daripada Datuk Siti baca. Kita tak timbang sebab kita baca kitab, saya nak kongsi satu hadis Nabi sekian-sekian. Sebab saya percaya pengaruh artis kepada follower sangatlah besar Datuk Siti. Dan bila Allah berikan kita kemasyhuran, sebenarnya ia adalah satu amanah. Ya betul, satu tanggungjawab yang berat. Bagaimana kita nak bawa follower ini kepada kebaikan. Masya Allah. Dan di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan lalu diikuti, maka dia akan mendapat ganjaran pahala sebagaimana semua orang yang ikut tu. Dan barang siapa yang menganjurkan keburukan lalu diikuti, dia juga akan menanggung dosa yang sama. Jadi bayangkan, Datuk Siti Allah dah pilih untuk menjadi seorang yang dikenali dan ada pengaruh. Maka bawalah pengaruh itu kepada kebaikan. Kalau Datuk Siti mula dengan seminggu sekali, seminggu 2 kali kan, ataupun ambil pagi besok hari Jumaat yang mulia, ada slot baca satu hadis dengan Datuk Siti contoh. Subhanallah. Kan hadis Subhanallah. Tak salah. Saya kena berguru dengan Ustazah lah. Masya-Allah. Yelah. Sebenarnya tak perlu syarah. Syarah tu yang kena berguru. Tapi sekadar membaca hadis, berkongsi saja. Saya contohnya Datuk Siti kan selalu gunakan perkataan Siti. Saya kadang tengok Datuk Siti live produk Simplicity semua tu kan, sebab saya pun pernah juga guna Simplicity. Macam itulah ceritanya. Jadi mungkin Datuk Siti kata saya nak share sebenarnya Jumaat yang Barakah, saya nak bacakan satu hadis Nabi dan terjemahan. Mungkin Datuk Siti tak berani untuk syarah, tak apa. Tapi kalau baca beli kitab hadis 40 contohnya, dah ada syarah di bawah, bacakan saja. Kita tak tambah. Jadi bayangkan Datuk Siti, mungkin ada di kalangan follower Datuk Siti tak familiar, tak biasa pun dengar hadis Nabi. Dia memang follow Datuk Siti sebab dia minat Datuk Siti, dia idolakan Datuk Siti. Tiba-tiba satu hari dia kata, tak pernah dengar lah hadis ni. Sebenarnya dia jauh sangat dengan majlis ilmu mungkin. Mungkin dia rasa macam poyo lah, gini, muda lagi sekian-sekian. Tiba-tiba satu hari Datuk Siti jadikan hari Jumaat, hari baca satu hadis. Subhanallah, pahala yang sangat banyak. Jangan tunggu. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih cadangan ni. Mudah-mudahan Datuk Siti mulakan, dan saya doa kalau Datuk Siti perlukan pandangan, nasihat, Datuk Siti boleh hubungi saya. Saya sangatlah nak membantu dan menyokong sebab saya pegang kata-kata Datuk Siti tadi. Datuk Siti ada matlamat yang lebih jauh. Bukan sekadar menjadi penyanyi, dan matlamat itu biarlah sampai ke syurga Allah, sampai ke akhirat. Saya cakap ni pun meremang ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf juga salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya Ustazah Asma Harun dan juga mewakili Datuk Siti menyatakan bahawasanya Datuk, kita sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Kita sayang semua lillahi ta'ala dan juga kerana Rasulullah. Datuk Siti, I love you so much. I love you, Saza. I love you, Kirjana. I love you too. I love you more, dan kita sayang semua. Alhamdulillah. Maka dengan itu kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah lain dah pula. Sekejap. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bukan Syira. Dah confused dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Tapi ada slide sikit tu. Tapi tak apa, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sekalian, kami NGO Sahabat Amal Care akan memudahkan anda untuk menunaikan ibadah korban. Dan insya-Allah daging ibadah korban ini akan diagihkan kepada asnaf fakir miskin sama ada di dalam negara Malaysia dan juga di luar negara. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, anda boleh memilih sama ada untuk melakukan ibadah korban daripada bahagian lembu ataupun kambing ataupun biri-biri. Subhanallah. Jadi ketiga kategori binatang ini kita ada sediakan. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, bagi saya sendiri secara peribadi, Masya Allah, ingin menyasarkan jumlah yang sangat tinggi sembelihan ibadah korban di dalam negara. Kerana apabila ramainya kesan daripada pandemik COVID-19 ini, ramainya yang menjadi asnaf fakir miskin, semakin susah dan semakin jarang untuk menikmati daging terutamanya. Ia adalah satu bahan mentah yang mahal, yang tinggi harganya. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, bila kita lihat ramainya asnaf fakir miskin di Malaysia, maka kami menyasarkan jumlah ibadah korban yang lebih tinggi di dalam negara. Namun saya ingin menyeru sahabat-sahabat dan mata Allah sekalian, jika kalian di kalangan orang yang mampu, maka ambillah yang mana lebih afdal, iaitu memberi kepada yang terdekat. Jika kalian mampu lagi, lebih mampu lagi, subhanallah, ambillah kedua-duanya. Ambil juga korban yang dibuat di dalam negara, ambil juga korban di luar negara. Jadi dua-dua kelebihan, membantu fakir miskin di luar negara pun kita dapat, dalam negara pun dapat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi, fala yaqrabanna musallana." Yang bermaksud, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ibn Majah. Soalannya Rasulullah menegur ataupun Rasulullah sedikit marah kepada mereka yang ada kelapangan rezeki namun tidak mahu menunaikan ibadah korban tanpa ada apa halangan. Masya Allah, Nabi menyebutkan jangan dekati tempat solat kami. Soalnya Nabi enggan jumpa, Nabi enggan pandang. Subhanallah. Jadi ini adalah satu peringatan yang agak keras bagi kita yang ada kemampuan tetapi tidak memilih untuk melakukan ibadah korban. Subhanallah. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, pengurusan, agihan, sembelihan dan semuanya akan diuruskan oleh pihak kami. Masya Allah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, sebagaimana yang dimaklumkan, kami di bawah NGO Sahabat Amal Care mengusahakan satu ladang ummah, yang mana ladang ini menyediakan kepada sesiapa yang ingin membeli lembu ataupun kambing ataupun biri-biri dengan kami lalu menjalankan ibadah korban sendiri. Kami membuka peluang kepada mana-mana pihak, sama ada pihak masjid, pihak surau ataupun individu yang ingin membeli lembu, kambing ataupun biri-biri dengan kami dan anda ingin melakukan ibadah korban di tempat anda sendiri, maka insya-Allah kami akan menguruskan semuanya sampailah ke penghantaran ke tempat anda. Dan lembu-lembu yang kami sediakan, mereka diternak dengan sangat baik, diberikan makanan hijauan, maksudnya yang semula jadi 80%. Ladang ternak ummah yang dibangunkan hasil daripada infak dan juga wakaf ummah, akhirnya alhamdulillah kos yang melibatkan 4 juta dan telah dimasukkan lembu lebih kurang hampir 1,000 dan kita pelihara, kita jaga dengan baik. Maka kita nak buka peluang pada tuan-puan sekalian untuk membeli lembu kami dan hasil jualan ini kembali semula kepada pengurusan ladang ummah untuk membeli baka-baka lembu yang baru dan rolling seterusnya sampai dapat untung, dan keuntungan ini akan dimasukkan sepenuhnya dalam tabung kebajikan dan juga dakwah di bawah NGO Sahabat Amal Care. Begitulah ikhtiar kita supaya tidak bergantung kepada infak dan sumbangan orang selama-lamanya. Kita mula jana pendapatan yang begini. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ladang ummah ini akan dikembangkan lagi dengan pembinaan rumah sembelih. Dan rumah sembelih ini menelan belanja yang tinggi, paling kurang 1 juta, sebab ia adalah rumah sembelih yang bertaraf, yang berteknologi tinggi. Maka daripada mana kami dapatkan keuangan ini? Kami juga tidak ada duit secara peribadi dan sebagainya, iaitu rolling daripada hasil jualan lembu yang kami ternak berapa lama.
Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, ataupun mungkin ada yang nak, Ustazah saya nak lembu daripada ladang ternak Umar, tapi boleh tak lembu ni dah siap sembelih dan dah siap lapar? Jawapannya boleh, kami akan uruskan. Cuma mungkin di situ ada sedikit upah, kos pengurusan, sebab kita upah orang untuk melapar, untuk urusan-urusan sampailah packing, sampailah penghantaran kepada anda. Ataupun lembu korban, binatang korban yang kita akan uruskan daripada A sampai Z, tuan-puan hanya dapat daging dan tinggal lagi tuan-puan nak agihkan kepada orang kampung ataupun untuk simpanan sebahagian untuk peribadi dan sebagainya. Untuk memudahkan urusan anda, kepada siapa yang berhajat untuk menunaikan ibadah korban dalam Malaysia, anda boleh menghubungi di talian sama ada WhatsApp ataupun telefon pada nombor 011-2090-3735. Saya ulangi, sila hubungi 011-2090-3735. Manakala siapa yang berhajat untuk menunaikan ibadah korban di luar